Deaf in Business Cafe atau singkatannya DIB di Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor bukan sahaja unik dengan kriteria kaki tangan berstatus orang kurang upaya OKU pendengaran. Konsep kafe di dalam taman turut mencuri tumpuan pelanggan. Meski sibuk mengendalikan perniagaan, selaku pemilik kafe, Dr. Alan Teh tidak alpa untuk meluangkan masa menjaga tumbuhan yang terdapat di premisnya. Kita boleh jadikan ini DIB sebagai DIB Swag Cafe. Swag bermakna SWAG, mana swap and gifting. Kita start program ini bulan Disember. Ya, so ada sekarang banyak customer datang sini, dia bawa pelan-pelan mereka, dia derma kepada kafe kita. So ada pula yang customer datang, dia makan dengan resit RM10 yang ke atas, dia akan dapat adopt lah satu pelan. Ya, kalau dia nak ambil satu lagi, dia bagilah derma RM5 setiap pot. Evangeline Lim Swee Meng, mesra dipanggil Eva, individu penting yang mencetuskan konsep ini. Tujuannya hanya satu, membantu kelangsungan perniagaan kecil ini memandangkan banyak yang tidak mampu bertahan akibat pandemik yang melanda dunia. Dikenali sebagai Lady of Leisure oleh komuniti pencinta pokok, DIB menjadi premis ketiga yang berkolaborasi di dalam projek sosialnya Adopt and Plant. Keunikan konsep dengan inisiatif ini ialah jenis pokoknya akan sangat luas kerana orang yang menyumbang pokok itu ialah orang ramai, siapa-siapa saja. Saya mungkin suka pokok kaktus, lagi satu orang mungkin suka hibiscus, lagi satu orang mungkin suka orchid, lagi satu maybe suka jenis makan-makan. So dia punya jenis tumbuh-tumbuhan pokok memang sangat mix, sangat-sangat luas, sangat berlainan, tiap-tiap hari tukar-tukar. Itu sebabnya dalam satu minggu dia ada beberapa loyal customer datang 3-4 kali, 5 kali dalam satu minggu. Tiap-tiap kali pun dia akan makan dengan dia akan adopt plant. Minat mendalam terhadap tumbuh-tumbuhan terinspirasi daripada mendiang neneknya. 8 tahun berkecimpung di dalam perkebunan memberi inspirasi kepada Eva untuk menghias balkoninya dengan lebih 20 jenis pokok berwarna-warni. Macam you boleh nampak kat saya punya balkoni kecil ni, semua collection saya. Lepas saya siram, saya potong-potong. Lepas tu saya tanam lagi satu pasu baru. Macam pokok ini pun saya tanam. Bolehlah saya bawa pergi DIB. And then dengan 2 lagi pasu pokok, total 3 pokok, saya dapat satu free latte. So saya pun rasa best juga. Tapi yang lagi best ialah saya pun dapat memberi sumbangan kepada komuniti orang ramai. Setiap pelanggan yang hadir di DIB membawa sumbangan pokok perlu melabelkan jenis tanaman sebelum disusun pada rak khas. Kervin Ho, pelanggan tetap di sini. Keterujaannya semakin menyerlah sejak kewujudan taman di kafe ini Disember lalu. This is, I think, satu hobi yang quite relax. Kalau saya letak pokok air dekat sini, and then dalam hari yang sama ada orang ambil, memang happy gila sebab kita tahu pokok tu akan dekat tangan yang orang yang akan jaga. When you spend makan kat sini, you can adopt one, you can boleh bawa satu plant home for free. So I said, okay, I'll take this one. So dah dapat makan, dah happy, and then dapat adopt plant lagi. And then tempat ni banyak pokok, it feels so fresh, and then so menyegarkan, rasa sangat segar bila datang sini. In fact, projek Eva dengan kita tu memang impactful lah, memang bagus ya. Dari segi peningkatan bisnes kita di DIB ni memang. Saya nampak kita punya sales, I baru baca analisa kita punya data tu. Dari segi Disember tu, kalau compare dengan November, dari segi makanan western 2 kali ganda.
meningkat ya. Dari segi minuman pula times 3, 3 kali ganda. Tak kala hampir semua perniagaan terjejas dengan COVID-19, DIB juga antara yang terkesan. Hampir lemas, namun Dr. Allen, bapa kepada 2 cahaya mata, berjaya mengelakkan restoran yang menjadi harapan kaki tangan OKU-nya terus tenggelam dengan kewujudan projek hijau berkenaan. Meski terpaksa mengeluarkan ribuan modal sendiri, kebajikan kaki tangan tetap terjaga. Dengan social media, dengan Facebook, Instagram kita tu, then bisnes kita dah meningkat lah. Dari segi take away. So bila mereka sudah balik kerja dekat sini, because sini kita bergantung kepada pekerja office tau. Sebab tempat ni susah nak cari, ya tak? Bukan terlalu open lah ya. So that's why lah dengan social media tu ramai datang. Sekarang dine in pula dah meningkat. So that's how kita survive lah COVID-19 tu. Tapi masa tu memang mencabar, memang challenging. Di mana kita kena ambil wang sendiri untuk cover lah, untuk gaji mereka. At least lah ada gaji pokok ya. Dan kita teruskan bayar gaji pokok, terus bayar EPF, bayar SOSO. Selain pokok bunga, Dr. Allen turut menyelami hobi baharu, bercucuk tanam. Cubaan melakukan hidroponik terlintas di fikiran ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang tidak membenarkan pelanggan makan di dalam premis. Untuk hidroponik tu kita mula maybe pertengahan tahun lepas ya, bila kita lockdown ya, tak ada yang nak buat, so itu macam satu projek yang kita boleh buat lah. Satu sebagai hobi, satu lagi untuk supaya kita boleh membekal lah itu sayur-sayuran kepada dapur kita. Sekarang kita tanam sayur lettuce, salad, sweet basil lah, semua akan dimasuk ke dalam dapur untuk masakan lah. So makna kita boleh memberi sayur-sayur yang pesticide free pada pelanggan kita lah. Tapi tak cukup pun, kita kena beli lagi di luar. Tapi at least lah ada mungkin boleh supply setengah daripada keperluan kita di dapur ni. Saya pun buatlah I punya research ya tak, Google tengok-tengok cara hidroponik itu. Tapi memanglah kos saya rasa 1,500 tak banyak. Tapi memanglah banyak mistake lah yang saya buat. Sampai saya boleh improve lah cara saya buat hidroponik. So sampai sekarang I rasa okay. I'm quite happy dengan result tu ya. Tengok tu statue sayur semua dah besar, kita boleh harvest ya. Baik, bagus sekali lah. Projek sosial, inisiatif yang cukup bermakna kepada insan-insan tertentu. Adopt and Plant, seiring kita jaga kita dengan cara tersendiri. Impaknya sangat besar, tidak sahaja kepada DIB, malah dalam melestarikan alam sekitar.